Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Abil Qasimi Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu menjaga segala solat fardu dengan tetap dan sempurna pada waktunya, khasnya solat wusta, dan berdirilah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Sadaqallahul aliyul azim. Dimuliakan Tuan Nazir, Malan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Kampung Salat Tinggi, para imam dan bilal, para asatizah ilmuwan, dakatirah, doktor-doktor, kepimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ajak diri saya dan tuan-tuan, puan-puan semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tubuh badan kita. Allah memberikan kepada kita kelapangan masa, memberikan ruang, keizinan kepada kita menganut agama Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya baca adalah daripada surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, ayat yang ke-238, di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan kita supaya menjaga solat. Dan solat utama, semua solat itu penting, namun Allah Subhanahu wa taala meng-highlightkan, mengkhususkan satu solat yang penting, kerana para ulama mengatakan biasanya orang lalai untuk melakukannya, iaitu salatul wusta. Walaupun sebahagian ulama mengatakan salatul wusta itu adalah solat subuh, namun majoriti ulama mengatakan, terutamanya dalam tafsir, kalau kita buka dalam tafsir Muyassar, kita akan jumpa salatul wusta dalam surah Al-Baqarah itu maksudnya adalah solat asar. Solat asar. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, solat berjemaah tu hukumnya adalah fardu. Hukumnya adalah fardu, termasuk dalam jenis fardu, kefarduan. Cumanya kefarduan tu jenis fardu kifayah. Dan banyak dalil yang dilontarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga ashab ataupun anak-anak murid Al-Imam Syafi'i, antaranya Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Antara dalil yang kuat mengatakan solat itu sangat tegas tuntutannya adalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba mengancam sahabat yang tidak mahu pergi solat berjemaah dengan ancaman membakar rumah mereka. Lain juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sakit itu sampai perlu meminta sahabatnya untuk papah. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sahabat supaya papah pergi ke masjid supaya dapat tunaikan solat secara berjemaah. Dan antara dalil lain juga yang disebut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i adalah dalil berkaitan dengan salatul khauf. Salatul khauf ni maksudnya solat dalam keadaan takut.
Tak tahu tuan-tuan pernah dengar ke tak, ada satu solat yang Allah syariatkan sebut dalam Al-Quran, solat khauf, solat ketika perang, solat dalam keadaan takut, salatul khauf. Ada dia punya teknik dia, ada dia punya kaifiat dia, kan? Ketika mana imam rukuk, Allahu Akbar, baris yang pertama tak rukuk dulu, baris yang kedua rukuk ikut, kan? Gerakannya tu gerakan yang bergili-gili. Supaya apa? Supaya masing-masing berjaga. Ada yang berjaga ketika mana seseorang menunduk satu barisan, menundukkan muka, tidak melihat sekeliling, maka ada satu kumpulan yang lain tugas dia menjaga. Ya. Kalau kita tengok kenapa mazhab Syafi'i ni bagi tahu dalil ni. Dalil ni bukti bahawasanya solat berjemaah tu adalah solat yang sangat tegas tuntutan dia. Sebab apa? Kerana kalau kita tengok salatul khauf itu adalah solat syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 102. Kan? Allah minta dalam keadaan perang tu Allah tuntut supaya apa? Lakukan solat berjemaah. Kalau dalam perang pun Allah minta solat secara berjemaah, apatah lagi luar daripada perang. Kalau kita logik lah kan, logik. Dah namanya berperang, dah namanya nak menjaga nyawa, apa salahnya gila-gila solat? Kan? Solat sendiri, lepas tu yang lain jaga. Lepas tu gila-gila. Boleh memaksimalkan sempadan atau memaksimalkan pertahanan. Lagi ramai jaga sebab seorang solat. Tapi tak, dalam keadaan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan juga supaya salatul jamaah, solat secara berjamaah. Kerana apa? Kerana solat itu adalah bukti kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini bukan sahaja dituntut secara berjamaah, bahkan solat juga ada beberapa hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan solat ini sangat berkait rapat, bukan sahaja hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga hubungan dengan manusia. Solat kita ingat antara kita dengan Allah je. Rupanya solat juga ada kaitan dia dengan manusia. Kan? Antara perbincangan dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan tajuk imam, apa hukum imam itu, imam yang dibenci oleh makmum dia. Makmum tak suka imam. Kan? Bincang dalam kitab fiqh apa hukum dia. Kenapa? Kerana ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi sebut salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhawani mutasariman. 3 golongan kata Nabi SAW yang tidak akan diangkat salat mereka melebihi kepala mereka meskipun dengan sekadar sedengkal. Tak lebih tinggi, melainkan hanya meletak lebih daripada kadar sedengkal, daripada tunduknya kepala tu ke tanah. Tidak diterima. Maksudnya tidak diterima. Siapa 3 orang tu? Nabi kata rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang dia ni mengimami satu kaum dalam keadaan kaum tersebut membenci dia. Pertama. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, iaitu seorang wanita yang tidur dalam keadaan suami marah kepada dia. Dan yang ketiga adalah 2 orang bersaudara yang saling pulau memulau. 3 golongan ni kata Nabi SAW, solatnya tu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama bincang, apa maksudnya dibenci? Ulama kata maksud dibenci itu adalah benci bukan atas sebab-sebab syarak. Kalau sekiranya imam tersebut selalu mengingatkan tentang Al-Quran, selalu mengingatkan tentang hadis, selalu mengingatkan tentang tuntutan Allah, kemudian makmum tak suka, itu tidak dikira sebagai dibenci. Hukumnya ulama bincang, hukumnya adalah makruh. Berimamkan kepada imam yang dibenci oleh masyarakat, hukumnya makruh, kata ulama melalui hadis ni. Jadi kita ingat solat ni antara kaitan kita dengan Allah je. Rupanya solat juga ada kaitan kita dengan siapa yang berada di sekeliling kita, dengan antara isteri dengan suami, antara seorang manusia dengan komuniti dia, dengan masyarakat kejiranan dia, antara sesama ahli qaryah dia pun ada kaitan.
kan? Sedangkan dua orang yang bertelagah pun, kata Nabi SAW, solat mereka tidak diterima, kan? Dalam hadis lain, Nabi SAW meletakkan had 3 hari. 3 hari itu, 3 hari kalau tak bertegur, kalau marah macam mana sekalipun dengan member, dengan kawan, had ni 3 hari. Lebih 3 hari kena maafkan. Itu hadis daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok solat ni menghidupkan hubungan kita dengan Allah, menghidupkan hubungan kita sesama manusia, dan menghidupkan kita walaupun di waktu kita berdepan dengan kematian, iaitu peperangan. Tingginya ibadah solat ni di sisi agama, yang menyebabkan kita ni perlu melaksanakan tanggungjawab menunaikan solat itu secara bersungguh-sungguh. Tuan-tuan puan-puan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita sambung diskusi kita berkaitan kitab Al-Kabair. Al-Kabair membincangkan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada tajuk yang dosa besar yang ke-18. Sedar tak sedar dah dosa besar ke-18 dah. Sebelum ni kita cerita tentang dosa besar yang ke-17, tajuk tentang liwat. Tajuk tentang liwat. Liwat ini adalah satu perkara haram, dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dan banyak juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan al-liwat itu sendiri datang daripada kalimah Lut. Lut, Nabi Lut. Kerana kaum Nabi Lut itu melakukan perbuatan luar tabi'i, iaitu perlakuan antara sesama jantina. Menuduh orang berliwat, kata ulama, sama hukumnya dengan menuduh orang berzina. Sekiranya tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka perlu dilaksanakan hukuman qazaf. Hukuman qazaf. Dosa besar yang ke-18, tajuk dia adalah qazaful muhsanat, iaitu menuduh wanita baik berzina. Menuduh wanita ataupun perempuan yang baik berzina. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'azim. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang bentuk kejahatan, lagi yang beriman, akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Ulama membincangkan ayat ini. Menuduh ini sama dosa dia, sama ada tuduh itu dengan serius ataupun tuduh itu main-main. Antara perkara yang kita tak boleh nak buat main-main adalah, pertama berkaitan dengan cerai. Cerai tak boleh main-main, kan? Nak gurau-gurau dengan isteri, cakap dekat isteri, contohnya I nak gurau dengan you boleh, kan? I ceraikan you, contoh. Jatuh talak, kan? Benda yang tak boleh main antaranya adalah menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina, tak boleh buat main. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Jadi dalam Islam, hukum syariat Islam, hukum hudud kepada orang yang melakukan jenayah qazaf, iaitu tuduh orang berzina, maka hukuman dia adalah 80 kali sebatan. Kita dah cerita sebelum ni, 80 kali sebatan tu dalam agama kita bukanlah seperti mana mahkamah konvensional ataupun mahkamah hari ni buat, kan? Dia ambil tali yang tajam tu, yang ekor pari tu, dan dilibas. Bukan macam tu cara Islam. Cara Islam adalah menggunakan rotan, dan rotan itu apabila disebat tidak lebih daripada sehingga mengangkat tangan, mengangkat ketiak. Bahkan sebahagian kitab fiqh dia meletakkan, kena letak buku dekat celah ketiak, sebat. Kalau kita tengok hukuman hudud ni, kalau kita tengok hukum fiqh
macam tak ada function kan, macam tak ada apa-apa pun, mana orang tak sakit. Kerana sifat agama kita ini, sifat hukuman tersebut adalah hukuman yang bersifat rabbani, dan sifatnya itu adalah sifat mendidik, bukan sifat menghukum, bukan sifat mencela, dan bukan sifat mencederakan. Tujuan utama adalah supaya manusia itu insaf. Dan manusia ini apabila hukuman itu datang daripada Allah, maka kita kena yakin bahawasanya hukuman itulah yang paling terbaik. Ya, kan? Kena yakin hukuman itulah yang paling terbaik. Baik. Jadi hukuman qazah ni, itu cara dia, 80. Bahkan sebahagian ulama mengatakan kalaulah pelepas tamar dikumpulkan 80 batang kemudian disebat dengan sekali sebatan pun dikira cukup. Dikira cukup. Sebahagian lah. Sebahagian. Baik. Itu adalah hukuman qazah bagi orang yang menuduh wanita baik berzina. Kemudian sabda Nabi SAW juga dalam sebuah hadis. Hadis ni disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang yang mana kaum muslimin selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Kan? Orang muslim yang sejati itu adalah orang yang mana kaum muslimin selamat daripada celaan lidah dia dan tangan dia. Kan? Maknanya ada orang ni dia terkenal dengan mulut dia. Kan? Kadang ada orang ni kita tahu ni mulut laser contohnya kan. Terkenal. Maka Nabi SAW bagi tahu muslim yang benar-benar sejati, mulut dia tak laser. Bahasa kita mudah. Mulut dia tak laser, mulut dia tak mudah melatah, mencela orang, mencerca orang. Bahkan mulut adalah antara anggota yang paling banyak melakukan dosa dan paling mudah melakukan dosa. Dan mulut juga boleh jadi senjata yang paling kuat untuk menembus hati-hati manusia supaya beriman kepada Allah. Mulut. Jadi mulut ni adalah anggota yang mudah mencenderung kepada beriman ataupun mudah cenderung kepada kufur ataupun kufur nikmat. Lidah namanya. Kerana itu kita baca dalam surah Yasin, kerana mulut ini terlalu banyak bercakap di muka bumi dan banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yasin kita baca, dan Allah cerita hari kiamat nanti mulut ni akan diam. Allah kunci mulut. Yang akan berbicara ketika itu adalah tangan dan kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kata Allah. Hari ini dikunci mulut-mulut mereka, kan? Dan akan bercakap tangan-tangan mereka, kata Allah, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka atas apa yang mereka buat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita tentang maksiat mulut. Dan maksiat mulut ni ada yang menyebabkan dosa haram, ada yang menyebabkan bukan sahaja dosa tapi juga menyebabkan hukuman. Itulah yang kita panggil tadi menuduh orang berzina. Okey. Kemudian sabda Nabi SAW, semoga engkau ditinggal mati ibu-ibu. Ni kata-kata kita panggil celaan dalam bahasa Arab. Terjemahan dia tu macam itulah. Kalau bahasa Arab dia sakilat ka ummak. Maksudnya semoga engkau ditinggal mati ibumu. Terjemahan ni macam tu. Wa hal yakubbun nas ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hafaidu alsinatihim. Tidaklah yang menyebabkan manusia itu dibenamkan batang hidungnya di neraka pada hari kiamat melainkan disebabkan lidah-lidah mereka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebut, surah Al-Ahzab ayat ni adalah ayat yang selepas ayat yang kita selalu baca hari Jumaat. Setiap kali hari Jumaat Bilal akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya setiap kali Bilal sebut macam tu kita kena selawat.
Tapi kalau kita tak sabar, kita diam. Perasan tak? Kita kebanyakannya diam. Sebenarnya ayat itu adalah ayat supaya Allah minta kita selawat. Sallu alaihi, selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni boleh buat. Setiap kali hari Jumaat dengar je Bilal baca ayat tu, habis ayat tu baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad ataupun wa sallallahu alaihi wasallam ataupun wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammadin wa sallim wa barik alaih. Boleh macam-macam, semua boleh. Apa sahaja, yang penting selawat. Paling pendek selawat ni apa? Paling pendek selawat ni Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Itu paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Nak panjang sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak panjang sikit tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tambah sikit boleh. Lepas daripada ayat selawat tu, ayatnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Allah dan Rasulnya ni ulama tafsir tengok. Maksudnya bukan menyakiti Allah, kerana Allah itu sifatnya maha sempurna, maha gagah perkasa dan mustahil boleh disakiti. Maksudnya menyakiti Allah dan Rasul itu adalah apabila dia mencerca ataupun dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menustakan agama Allah. Maka Allah kata la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum azaban muhina, dan Allah sediakan baginya azab yang sangat pedih. Lepas daripada ayat tu barulah ayat ni. Ayat berkaitan dengan orang yang menyakiti mukmin ataupun orang Islam yang lain. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Sesiapa yang menyakiti orang beriman, lelaki dan perempuan, bighairi maktasabu, dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya. Maknanya dia sakiti orang dalam keadaan orang tu tak buat. Dia tuduh satu perkara dalam keadaan orang tu tak buat. Dia mengambil tindakan kepada seseorang dalam keadaan orang tu memang tak buat pun. Maka Allah kata faqad ihtamalu buhtanam wa ismam mubina. Maka orang tersebut telah melakukan kesalahan dan memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Surah Al-Ahzab ayat ke-58. Jadi kesimpulannya adalah menuduh orang perempuan ataupun lelaki berzina, maka ia termasuk dalam perkara-perkara yang dicela, dan perkara itu tidak boleh dibuat main. Tidak boleh dibuat main. Kalaulah kita tahu sekalipun, nampak depan mata, kan, dalam Islam kena datangkan 4 orang saksi. Habis Ustaz, kalau 4 orang tak ada, simpan sampai mati. Simpan sampai mati. Simpan rahsia tu sampai mati. Dalam hadis Arba'in Nawawi, Imam Nawawi riwayat, Man satara muslima satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang tutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib di hari kiamat. Jadi simpan sampai mati. Kan? Apa-apa aib yang kita nampak kawan kita, benda tu kena simpan. Kena simpan. Baik, dosa besar yang ke-19, insya-Allah pendek je. Dosa besar yang ke-19 adalah al-ghulul minal ghanimah wa min baitil mali waz zakah. Iaitu dosa besar yang ke-19, Imam Zahabi kata mengambil harta ghanimah, baitul mal dan zakat. Kan? Haram. Tak boleh ambil. Kita biasa dengar orang ambil duit baitul mal ke, duit zakat ke. Tak semestinya duit baitul mal, duit zakat ni adalah duit duit yang diuruskan oleh lembaga zakat Selangor, tak. Boleh jadi duit tu tak diuruskan oleh lembaga zakat Selangor, sebab zakat ni macam-macam medium pada hari ni. Boleh jadi zakat itu adalah zakat secara terus. Zakat secara terus tidak menggunakan perantaraan lembaga zakat Selangor. Hari tu ada pertanyaan, boleh tak kalau kita nak bagi zakat ni, kita tak bagi dekat Jabatan Agama, tapi kita bagi terus kepada seseorang yang kita tahu dia tu adalah seorang asnaf? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Tapi kalau kita rasa ragu-ragu, kan,
orang ni macam macam mewah je, tak, kalau ragu-ragu tak payah. Tapi kalau orang tu kita kenal, ataupun orang tu daripada kaum kerabat kita, dalam agama ni orang yang paling layak untuk menerima satu sedekah adalah ahli keluarga kita. Kena tahu tu, yang paling dekat dengan kita, kaum kerabat kita. Yang tak bolehnya bagi zakat ni, bagi zakat kepada isteri, kaum keluarga sendiri tak boleh, ataupun bagi zakat kepada anak sendiri tak boleh. Tapi adik-beradik kalau memang asnaf boleh, bahkan lebih utama, lebih utama bagi zakat. Mak bapak tak boleh. Mak bapak dia tanggungjawab. Sebab mak bapak tu dia nafkah. Nafkah. Kalau yang ni lah yang tak mampu cari nafkah. Baik. Kemudian jadi dalam bab tajuk dosa besar mengambil harta ghanimah, baitul mal dan zakat, saya baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni hadis ni panjang sikit. Hadis ni panjang sikit, saya baca terjemahan dia. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengupah kerja seorang lelaki daripada Al-Az, dikenali dengan Ibnu Lutbiyah, untuk memungut zakat. Ketika orang itu kembali daripada tugasnya, dia berkata, ini milik kalian, ini milik kalian, sedangkan ini dihadiahkan untukku. Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar, lalu memuja dan memuji Allah. Kemudian baginda bersabda, amma ba'd, saya telah mengambil pekerja seorang lelaki di antara kalian. Lalu dia mengatakan, ini milik kalian, sedangkan yang ini dihadiahkan untuk aku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapa dan ibunya hingga hadiahnya datang kepadanya, jika dia memang benar? Demi Allah, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dengan tanpa hak, melainkan dia bertemu Allah dalam keadaan memikulnya di hari kiamat. Kemudian saya benar-benar tahu bahawa seorang lelaki di antara kalian akan bertemu Allah dalam keadaan memikul seekor unta yang menguak, atau seekor lembu yang mengembu, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua-dua tangannya seraya berkata, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Baik. Kesimpulan dia dalam ayat ini, ada seorang sahabat yang dikenali nama dia Ibnu Lutfiyah. Ibnu Lutfiyah. Ibnu Lutfiyah ni senang cerita, bahasa kita mudah, dia ambil zakat. Kerja dia kutip zakat. Tapi ketika mana dia kutip zakat tu, orang bagi dan dia terima. Orang bagi dia terima, sehingga kan apabila zakat itu disampaikan kepada Rasulullah ataupun disampaikan kepada wakil Rasulullah, dia kata, ini bahagian zakat, ini bahagian aku. Jadi nak cerita pasal rasuah ni. Nak cerita pasal rasuah. Maka Nabi kata, alangkah eloknya kalau kamu tunggu di rumah dan hadiah itu sampai sendiri di rumah kamu. Apa maksudnya? Jadi dulu saya baca hadis semua pening, macam tak faham. Kenapa Nabi suruh tunggu kat rumah pula? Kan? Jawapan dia adalah kerana dalam tajuk kita membahaskan tajuk rasuah. Rasuah. Dalam tajuk rasuah ni dia ada satu kaedah. Kaedah itu adalah al-adah muhakkamah, iaitu adat ni boleh jadi hukum. Adat boleh jadi hukum. Kalau kita bahasa korporat biasa diguna istilah conflict of interest. Conflict of interest. Dia ada pertembungan kehendak atau peminat. Dalam bab conflict of interest ni, contohnya apabila seseorang itu membayar zakat. Orang yang bayar zakat itu adalah dia mengamanahkan zakat itu supaya disampaikan. Dan pemungut zakat ni, tugas dia adalah untuk mengambil zakat. Ketika mana tugas dia mengambil zakat tu, kemudian orang bagi dia upah, waktu tu dah mula berlaku conflict of interest, rasuah. Rasuah. Tapi kalau contohnya apabila sahabat ni, Nabi kata dia tunggu kat rumah, dan orang lain bagi dia hadiah luar daripada akad zakat tu, luar daripada waktu dia diberi zakat, luar daripada waktu orang bayar zakat, maka waktu tu dia dah tak jadi rasuah. Baru-baru ni cerita politik sikit boleh cerita politik, tapi saya tak sebut nama lah. Cuma saya dengar hujah-hujah tu daripada ahli politik kita. Dia kata parti politik A, dia kata tak apa, saya terima duit daripada parti politik B. A kata tak apa, saya terima duit daripada parti B. Kan? Sedangkan parti A dan parti B adalah dua entiti yang bertembung.
tiba-tiba mereka saling memberikan duit secara belakang tabir, maka ada perkara yang patut dipertikaikan. Kemudian ada orang dia berhujah, dia kata tak apa, kita ambil duit parti A ni tak apa. Sebab apa? Sebab kita biasa dah dekat parlimen ni, biasa dah parti A belanja makan parti B, parti B belanja makan parti C, boleh je makan sama-sama, hukum dia halal je. Macam mana jawab? Kan? Jadi jawapan dia belanja makan di parlimen melupakan adat. Dia bukan rasuah. Jadi adat ini menjadi hukum. Yang jadi rasuah adalah orang yang tak pernah bagi hadiah, tiba-tiba bagi hadiah, dalam keadaan kita memegang ataupun seseorang itu memegang jawatan yang penting. Seseorang, contohnya seseorang hakim, dia baru jadi hakim dan dia menguruskan sesuatu kes. Entah tiba-tiba ada seseorang bapa kepada petuduh, contohnya, dia bagi hadiah. Hadiah apa-apalah, contohlah hadiah bagi handset, bagilah, kan, contohnya hakim, ambil lah, ni kenapa bagi ni? Tak adalah, saja je, tak ada apa, tak ada niat apa-apa, ambil lah hadiah. Boleh ke tak ambil? Tak boleh, kerana waktu tu ada konflik of interest, anak dia sedang dituduh. Tapi ada pengecualian dia. Pengecualian dia apa? Kalau bapa dia ni memang member hakim ni, dan memang tiap tahun memang dia akan bagi hadiah, maka al-adah muhakamah, adat ketika itu menjadi hukum dan mengecualikan dia daripada hukum rasuah. Tak haram. Hamper ke apa, tak kisahlah, kan? Tapi kalau dia tiba-tiba dah jadi hakim dan kemudian anak dia tertuduh, dia bagi, itu rasuah. Tapi memang tiap tahun dia dah bagi, maka itu menjadi hukum dan tidak dianggap sebagai rasuah. Mengenal proses rasuah ni memang sangat rumit. Sebab tu kita ada SP dan RM, kan? Sangat rumit. Kadang-kadang benda tu kita tak tergambar bahawa benda rasuah memang rasuah juga, daripada sudut asas dan konsep daripada Islam. Maka hadis ni, Ibn Lutfiyah ni, patut Nabi kata kalau kamu tunggu kat rumah. Sebab apabila kamu tunggu kat rumah, orang bagi hadiah kepada kamu, maksudnya waktu tu di luar waktu membayar zakat, luar daripada waktu bayar zakat, maka itu tidak dianggap sebagai rasuah, kan? Baik. Kemudian itu berkaitan dengan ayat berkaitan dengan mengambil harta zakat secara haram. Kemudian ada sebuah hadis daripada Nabi SAW berkaitan dengan seorang sahabat yang mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah. Ghanimah ni maksudnya apa? Ghanimah ni maksudnya harta peperangan yang memang terjadi perang. Ghanimah namanya. Kalau harta peperangan yang perang tu tak jadi, namanya al-fai'. Al-fai'. Dalam Al-Quran ada sebut tajuk al-fai'. Banyak peperangan ni maksud tak jadi, maksudnya nak perang tu tiba-tiba musuh lagi, tak jadi perang, dia tinggalkan harta-harta semua dan harta tu diambil. Itu namanya al-fai'. Harta ghanimah ni dalam agama ada pembahagian dia. Tak silap saya 2 minggu lepas ke, Ustaz Ismi ada sebut pembahagian, Ustaz Ismi Hanif ada sebut pembahagian dia, 1/5 silap, 1/5 kepada siapa, kepada siapa dan kepada siapa. Jadi harta ghanimah ni ada satu hadis daripada Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang saya baca hadis ni, hadis panjang sikit juga. Sahabat menyebutkan, kami keluar berangkat bersama Nabi SAW menuju Khaybar, peperangan Khaybar. Lalu kami diberi kemenangan, perang Khaybar menang. Akan tetapi kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas ataupun perak. Kami hanya mendapat ghanimah berupa bekalan makanan dan pakaian. Perang Khaybar habis tu, ghanimah tu kumpul-kumpul tak ada emas, tak ada perak, tapi ada makanan dan pakaian saja. Kemudian kami singgah di sebuah lembah dan bersama Nabi SAW terdapat seorang sahaya, hamba abdi milik beliau yang dihadiahkan untuk beliau oleh seorang lelaki daripada Bani Juzam. Ketika kami singgah di lembah itu, sahaya Rasulullah tersebut bangun berdiri dan melepaskan pelana haiwan tunggangan beliau. Tapi tiba-tiba sahaya itu terkena bidikan sebuah anak panah kemudian mati. Kan? Maknanya sahaya ni hamba Rasulullah, baru nak turun daripada ni, baru nak lepaskan tali kuda tu, tiba-tiba ada satu panah, kan? Satu panah mengena salah seorang hamba Nabi SAW ni. Kemudian bila sahabat-sahabat ni nampak benda tu,
Oh, dalam peperangan kena panah tiba-tiba tu, maka sahabat pun kata, para sahabat kata bahagia sungguh. Bahagia sungguh elok orang itu mati syahid. Mati syahid, bahkan mati syahid di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah kata sama sekali tidak. Rasulullah kata tak bahagia pun kawan ni. Kenapa tak bahagia, kita sambung sekejap lagi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Jadi seorang
hamba kepada Nabi SAW ni, apabila dia dipanah, tiba-tiba datang satu panah memanah dia, satu panah datang dan menembusi dadanya, dan dia kemudian mati. Dan sahabat terus mengatakan, sungguh bahagia dia mati syahid ya Rasulullah. Maka Nabi pun jawab, sama sekali tidak, dia tak syahid. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, wallazi nafsi biyadi, sesungguhnya kain yang diambilnya daripada harta ghanimah sebelum digabungkan ke dalam bahagian harta yang akan dibahagikan, akan menjadi api yang menyambarnya pada hari kiamat. Kain dia, sebab ambil kain. Jadi bila bila berlaku peperangan, habis peperangan, ada ghanimah, tugas para tentera ni adalah semua jenis ghanimah daripada musuh semua kena kumpul dulu. Tapi hamba ni dia tak kumpul, ada satu pakaian dia ambil, dia simpan. Maka Nabi kata pakaian tersebut menjadi api yang menyambarnya pada hari kiamat. Perawi berkata, iaitu sahabat berkata, maka orang-orang sangat itu menjadi ngeri. Lalu datanglah seorang lelaki membawa satu atau dua tali capal, atau tali selipar, dan berkata, saya ambil pada waktu penaklukan Khaybar. Kan? Jadi bila nampak peristiwa depan mata, sahabat ni hamba ni mati, kena panah, lepas tu Nabi kata dia ni tak masuk syurga pun. Walaupun kita nampak dekat dunia ni nampak macam syahid, tak masuk syurga pun. Sebab apa? Sebab sebelum harta ghanimah tu dikumpul, dia ambil pakaian. Tiba-tiba datang beberapa orang sahabat bagi tahu, ni aku ambil. Ngaku terus. Sebab apa? Sebab dah ada bukti depan mata. Sebab seutas tali ataupun sesalinan pakaian menyebabkan seseorang itu masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tentang dalil berkaitan dengan dosa besar orang yang mengambil harta ghanimah. Kemudian tadi berkaitan dengan zakat dan baitul mal. Kemudian juga satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah ataupun zakat daripada harta yang diambil daripada ghanimah secara khianat. Kemudian juga satu ketika seorang sahabat nama Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, sesungguhnya seorang lelaki pernah mengambil sesuatu secara khianat daripada harta ghanimah ketika perang Khaybar. Maka Nabi SAW tidak mahu mensolatkannya, dan baginda bersabda, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sesungguhnya teman kalian ini telah mengambil sesuatu secara khianat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ambil harta ghanimah ni sampai Nabi tak nak solat. Kenapa? Besarnya menunjukkan bahawa besarnya dosa orang yang mencuri, mengambil harta ghanimah sebelum harta ghanimah tu dibahagikan secara adil. Jadi kita cerita fasa-fasa perang ni kan, perang di Palestin dan sebagainya. Jadi kita kena celik ya. Orang Islam ni dia kena celik apa yang berlaku dekat saudara-saudara kita di Palestin tu. Kita kena celik dan kita kena ambil tahu apa yang berlaku sekarang. Ni sekarang ni dah mula baru ni ketua tentera daripada Israel dah mengumumkan fasa kedua. Fasa kedua kepada serangan kepada Gaza. Dan tapi sebahagian penganalisis politik cuba mempertikaikan mauqif ataupun pendirian tersebut, mengatakan Israel tu dah masuk fasa kedua, sedangkan Israel ni dia masih tak bebas. Walaupun mereka ni mengawal di sempadan Gaza dan sebagainya, mereka tak bebas bergerak. Kerana tentera mujahidin ni banyak tempat-tempat mereka bersembunyi, banyak tempat-tempat mereka ni strategi yang mereka buat menyebabkan mereka tidak bebas bergerak ke sana kemari, melainkan duduk dalam kereta kebal je. Dan kalau kita tengok dekat media, terutamanya media antarabangsa pada hari ini, memang sangat maksudnya walaupun peperangan itu adalah peperangan secara fizikal, tapi media juga main peranan yang cukup penting supaya masyarakat dekat dunia ni tak kesian langsung dekat
umat Islam di Gaza. Bahkan lebih kesian umat Islam di Israel. Umat apa? Penganut agama Israel. Dan perkara ni kalau kita tengok, bukan sahaja umat Islam, tapi juga pemimpin-pemimpin besar Arab. Kalau sesiapa baru ni baca satu artikel apabila berlaku ketika mana himpunan UN dan himpunan OIC, seorang pemerintah daripada UAE, apabila dia bercakap kepada Presiden Israel Benjamin Netanyahu tu, dia cakap apa? Dia cakap kami melahirkan rasa simpati kepada masyarakat ataupun rakyat Israel yang terkena serangan daripada peperangan. Kami melahirkan rasa simpati. Tak cakap Palestin, tak cakap Gaza, kan? Lepas tu wartawan tanya, kenapa kau tersebut Gaza? Dia kata sebab waktu tu kami tengah bincang pasal Israel, kan? Punyalah celaka. Kan? Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Jadi kita lihat hari ni peristiwa berang ni, dia ibaratnya membuka pekung beberapa pimpinan Arab yang dilihat so-called kononnya cuba memartabatkan Islam, tapi dalam usaha mempertahankan darah umat Islam di Palestin, di Gaza pada hari ini, mereka dah mula nampak belang. Siapa yang bersekongkol dan siapa yang tidak bersekongkol dalam usaha genjatan senjata. Contohnya baru-baru ni mauqif ataupun pendirian daripada OIC, ada beberapa negara yang tolak. Antara negara yang tolak tu adalah Saudi Arabia, Maghribi, UAE. Ada satu lagi tak ingat. Tolak resolusi tersebut. Kan? Kenapa tolak? Allah alam. Ni kan Nabi SAW sebut lama dah. Kan? Akhir zaman tu Nabi kata wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang Arab kerana keburukan, kehancurannya yang semakin hampir. Jadi bukan kita nak kata semua Arab, tapi nak ceritanya Nabi SAW, seorang Arab itu pun menyebutkan ada beberapa orang Arab di akhir zaman ni menjadi tali barut musuh, kan? Bahkan menjadi benteng kepada musuh apabila dia bunuh umat Islam saudara kita sendiri. Ini perkara yang kita kena ambil tahu, kan? Ambil tahu, bukannya kita buat tak tahu, kan? Dalam tajuk-tajuk jihad, satu hadis Nabi SAW yang sangat menggerunkan kalau kita baca adalah hadis berkaitan Nabi kata man mata walam yaghzu atau man mata walam yuhaddis bihi nafsah anhu, kalau sesiapa orang yang dia ni mati dan dia tidak pernah berazam dan berniat dalam diri dia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mata syu'batan minan nifaq ataupun mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah ataupun mati dalam salah satu cabang daripada cabang-cabang kemunafikan. Kita dengar ni macam Islam ni jenis nak cari pasal, nak jadi perang, tak? Kerana satu hadis juga Nabi kata, satu hadis lain daripada Nabi SAW, Nabi sebut wala tatamannau liqa'al adu, kamu ni jangan berharap jumpa musuh. Jangan berharap jumpa musuh. Wa iza laqitumuhu fasbutu, tapi kalau kamu jumpa, kamu kena sabat, kamu kena tetap pendirian, kamu kena duduk situ. Bahasa kita mudahnya kalau kita gabung hadis ni, kan, kalaulah kita ni ketika mana berlaku peperangan ni, kita dah ada niat dah. Aku kalau perang ni, kan, kalau betul lah jadi kat Malaysia kena pertahankan negara contohnya, aku tak join lah. Dah niat siap-siap dah, aku tak join, malas nak join. Orang ni kata Nabi SAW, dia ni kalau dia mati dalam kemunafikan. Nauzubillah min zalik. Kan? Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita kena ada semangat jihad setiap kali solat kita tu, kita tanamkan, aku kalau nak mati, aku nak mati dalam keadaan mati yang terbaik. Dan mati yang terbaik daripada agama kita ajar, mati yang terbaik adalah mati syahid. Mati syahid, sama ada mati syahid dunia dan akhirat ataupun mati syahid akhirat saja. Itulah mati yang terbaik. Bahkan yang lebih baik mati syahid dunia akhirat ni, saya sebut sebelum ni, mati syahid ni dia sampai darah kita lebih suci daripada air. Darah kita lebih suci daripada air. Kerana orang yang mati syahid tak boleh mandikan dia. Darah dia tu dengan darah dan pakaian dia tu ditanam sekali.
kerana darah dan pakaian itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia telah berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang kelebihan orang yang berjihad. Dan perkara itu kita kena tanam, bukan bermaksudnya kita suka kepada peperangan, tapi menunjukkan ketinggian iman kita. Kalaulah agama kita dicabar, maka kita adalah orang yang berani mempertahankan agama kita. Itu sepatutnya yang kita letakkan. Bukanlah bermaksud kita ni bercita-cita melakukan keganasan kepada orang, suka buat perkara something. Itu bukan jihad. Itu bukan jihad, tapi itu adalah satu perkara mungkar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Kita sambung lagi dosa besar selepas ni, dosa besar yang ke-20, berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil, dalam konteks yang lain lah, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau dibawa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat.